Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah kerana masih kita diberi peluang untuk berada dalam bulan Ramadan ini. Jadi pada kali ini saya nak menyambung apa yang kita bincangkan berkenaan dengan takwa. Sebelum ini kita telah lihat bagaimana puasa ini dapat melahirkan seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan pada kali ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan perbincangan yang lebih lanjut berkenaan dengan takwa. Kalau kita lihat kalimah takwa ni, dari sudut asal maknanya ialah mengambil tindakan penjagaan dan memelihara dari sesuatu yang mengganggu dan memudaratkan. Itu dari sudut makna. Dan bila kita melihat dari sudut syaraknya, dari sudut definisi agamanya, takwa adalah bermaksud menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah Ta'ala dengan cara kita melaksanakan segala perintah dengan arahan Allah Ta'ala, taat kepada Allah, dan dalam masa yang sama kita menjauhi segala larangan, tegahan segala perbuatan maksiat, mungkar yang dicegah oleh Allah. Nabi SAW pernah menjelaskan kepada kita tentang hakikat takwa ni dengan sabda baginda, ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Maksudnya takwa adalah mentaati Allah dan tidak mengingkari perintahnya, sentiasa mengasihi Allah dan tidak melupakannya, bersyukur kepadanya dan tidak mengkufuri nikmatnya. Dia sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang maksud takwa ini. Lalu Ubay bertanya kepada Sayyidina Umar, adakah engkau pernah melalui satu jalan yang berduri? Jawab Umar, ya, pernah. Kemudian tanya Ubay lagi, apakah yang kamu lakukan untuk melalui jalan tersebut? Untuk melalui jalan yang berduri ini, apa tindakan yang kamu lakukan? Maka jawab Sayyidina Umar, aku melangkah dengan waspada dan berhati-hati. Lalu kata Ubay, itulah yang dikatakan takwa. Maknanya kita sentiasa dalam keadaan berhati-hati dengan segala tindakan apa yang kita lakukan. Kemudian menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-muttaqin, ini orang yang bertakwa ni, ialah orang yang beriman dan memelihara diri mereka daripada mensyirikkan Allah SWT dan sentiasa mentaati Allah Ta'ala. Menurut Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, orang yang bertakwa ni ialah orang yang dia sentiasa pelihara diri dia menjauhkan dirinya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah, segala melakukan apa yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah ke atasnya. Dan disebutkan juga oleh Abu Yazid Al-Bustami
rahimahullah, kata beliau, orang bertakwa ialah orang yang bila dia bercakap, ya, maka dia bercakap kerana Allah. Bila dia beramal, maka amalan yang dilakukan itu adalah kerana Allah Ta'ala. Itu maksud, ya, orang yang bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berbagai definisi yang diberikan kepada kita. Tapi kalau kita lihat, ianya adalah dalam konteks bagaimana untuk kita menjadi seorang yang baik, yang sentiasa dalam tindakan kita ada kira bicara, ia perkiraan untuk melakukan sesuatu kerana Allah Ta'ala. Yang meninggalkan sesuatu pun adalah kerana ia adalah merupakan sesuatu yang ditegah, ia dilarang oleh Allah. Dan bila kita melihat kepada martabat takwa ni, maka ulama ada menggariskan takwa itu ada 3 martabat, ya. Sebagaimana menurut Al-Allamah Mustafa Al-Khairi, ya, kata beliau, takwa ini mempunyai 3 martabat, ya, 3 tingkatnya. Martabat yang pertama iaitu membebaskan diri daripada kekufuran. Martabat takwa yang pertama ni, bebaskan diri daripada kekufuran. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimah at-taqwa dalam firman-Nya, dalam surah Al-Fath ayat 26. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Maksudnya, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimah takwa. Jadi maksud kalimah takwa dalam ayat yang kita bacakan ni, kata ulama, ia adalah maksud daripada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah takwa itu ialah ucapan penegasan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau disebutkan sebagai kalimah syahadah. Kalimah ini merupakan kalimah iman, kalimatul tauhid, kalimatul iman, yang menjadi asas atau punca kepada takwa. Mana mungkin orang yang tidak beriman, tidak ada dalam dirinya syahadah, boleh menjadi orang takwa. Kerana tidak mungkin ianya berlaku. Itu martabat yang pertama. Martabat yang kedua ialah dengan seorang itu menjauhkan dirinya daripada segala perkara dosa. Tak kira sama ada dosa itu dosa besar ataupun dosa kecil. Mana semuanya dijauhkan. Seorang itu menyelamatkan dirinya daripada terlibat daripada perkara-perkara yang boleh yang mendatangkan dosa kepada dirinya. Martabat yang ketiga pula, bagi orang yang bertakwa ini, iaitu membersihkan batin dari segala perkara yang melalaikan, perkara yang haram dijauhkan, dan perkara yang lara, yang melalaikan juga dihindari, dijauhkan daripada dirinya terlibat dengan perkara tersebut. Martabat yang ketiga inilah, iaitu membersihkan batin kita daripada segala perkara yang melalaikan. Itulah yang dimaksudkan oleh
Allah Ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah seluruhnya diri kamu ni kepada Allah Ta'ala. Ya, ayat daripada surat Ali Imran ayat 102. Jadi mudah-mudahan takwa yang ada dalam diri kita tu mampu mencapai martabat yang ketiga ni, ya, sebagaimana yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Dan itulah yang disebut oleh ulama supaya kita sama-sama dapat mencapai martabat takwa yang ketiga ni. Kita mampu menyisihkan diri kita, menyelamatkan diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang melalaikan. Dan sifat seorang Muslim ini, maka mesti ada sifat takwa. Seorang Muslim mesti ada dalam dirinya sifat untuk berjuang. Ia menegakkan agama Allah Ta'ala dan juga bertakwa kepada Allah SWT. Kalau kita lihat bagaimana zaman kita ini, yang penuh dengan cabaran, penuh walaupun dalamnya ada keadaan kemajuan yang begitu hebat, tetapi kita menyaksikan kerunutan akhlak yang teruk, ya, moral, bahkan akidah umat berada pada paras yang bahaya, yang kita semua memerlukan kuasa, kekuatan takwa yang tinggi, ya, untuk kita kembali membina struktur asas umat Islam yang kian lemah, yang kian runtuh, kerana tidak mampu menghadapi cabaran semasa yang hebat. Jadi takwa inilah merupakan formula yang tepat, ya, yang mampu untuk memproses penawar bagi memulihkan kecederaan, kerosakan, kecederaan iman yang berlaku sangat parah dewasa ini. Sebab di kalangan umat Islam, yalah, masing-masing mengaku sebagai seorang Muslim, tapi bila melihat kepada penampilan, ya, tingkah laku, akhlak, maka tidak dilihat pada diri mereka ciri-ciri sebagai seorang yang beriman. Bahkan susah untuk kita membezakan sama ada seorang itu beriman ataupun tidak, kerana dari segi tingkah lakunya sama, ya, mereka tidak menjaga tingkah laku dari sudut perbuatan, dan mereka tidak menjaga kata-kata mereka. Maka penting, ya, untuk kita umat Islam sama-sama melihat kepada bagaimana untuk melahirkan, ya, masyarakat yang bertakwa, melahirkan generasi yang bertakwa, sama ada untuk generasi yang ada kini, bahkan akan datang. Doa yang kita sama-sama panjatkan, yang kita minta, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan juga zuriat yang menjadi penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi perlu untuk kita mulakan dengan diri kita, kita menjadi contoh, kita menjadi model yang terbaik untuk melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali itu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama sehingga kita bertemu pada siri yang berikutnya. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.